Assalamualaikum. Okay, sekarang kita akan sambung kepada tajuk yang seterusnya, iaitu 1.2, iaitu penyiasatan saintifik. Okay, dalam penyiasatan saintifik, kita akan buat tafsiran bentuk-bentuk graf, di mana kita perlu menyatakan hubungan antara graf. Okay, jadi yang pertama, sekarang ni cikgu nak awak perhatikan graf yang bergaris lurus. Okay, graf yang bergaris lurus pada paksi Y dan juga X. Okay, ada 1, 2, 3. Okay, cikgu nak awak perhatikan yang ketiga-tiga ni dahulu. Okay, paksinya adalah Y dan juga X. Okay, kita perhatikan apa beza antara tiga graf garis lurus ni. Okay, yang pertama kita tengok, graf yang pertama kita tengok garis lurus dia melalui pada titik asalan, iaitu pada titik 0, 0. Okay, apabila satu garis lurus melalui titik asalan, kita namakan hubungan antara Y dan X ni adalah berkadar terus. Y berkadar terus dengan X. Tetapi apabila graf garis lurus tidak melalui asalan, dia melalui paksi Y. Kita lihat di sini dia merentasi paksi Y. Ini kita katakan hubungan antara Y dan X adalah Y bertambah secara linear dengan X. Maksudnya semakin bertambah X, semakin bertambah Y. Tapi bezanya antara 1 dan 2, kita boleh lihat graf yang kedua ni tidak melalui titik asalan. Jadi kita tak boleh katakan ia berkadar terus. Graf yang ketiga, masih lagi graf garis lurus, tapi kita perhatikan semakin nilai X meningkat, semakin nilai Y akan berkurang. Jadi ini kita katakan hubungan graf ini adalah Y berkurang secara linear dengan X. Y berkurang secara linear dengan X. Ini adalah graf garis lurus bagi graf paksi Y, X. Sekarang kita tengok masih lagi graf Y dan X. Cikgu nak awak tengok graf. Bila awak plot graf, kita dapat satu graf garis melengkung. Dan untuk graf ini kita katakan Y berkadar songsang dengan X. Lengkung dia kena macam ni. Dapat graf bentuk macam ni, kita kata hubungan Y berkadar songsang dengan X. Bermakna dia lebih kurang sama maksud dengan Y berkurang secara linear, di mana bila X meningkat, Y akan berkurang. Tetapi bezanya dengan graf yang ketiga ni, dia berkurang secara tidak linear, berkurang secara tidak sekata. Itu sebab kita dapat graf yang melengkung. Daripada graf ini kita boleh dapat hasilkan satu graf garis lurus. Apabila X ini kita tukarkan jadi 1/X. Buat tengok graf yang seterusnya ni. Y melawan 1/X. Jadi apabila kita plotkan, kita tukarkan X tadi menjadi 1/X, kita akan dapat satu graf garis lurus yang melalui asalan, sama dengan graf nombor 1 tadi. Tapi beza di sini, nilai X itu adalah 1/X. Graf ini adalah sama dengan graf Y berkadar songsang dengan X yang melengkung ni. Itu sebab kalau awak lihat ni, dia punya hubungan dia sama. Y berkadar songsang dengan X. Ini yang graf yang ketiga lah, kategori yang ketiga. Sekarang kita tengok kategori yang keempat. Cikgu nak awak tengok yang ada tulis perkataan Y bertambah dengan X. Kita tengok ada dua ni, Y bertambah dengan X. Apa maksudnya? Maksudnya bila kita plotkan graf, X bertambah, Y bertambah. Sama juga ni.
X bertambah, Y juga bertambah. Sebenarnya ini sama dengan graf nombor 2. Bezanya dengan nombor 2, okey, apabila X bertambah, Y ini bertambah secara tidak sekata, tidak linear. Okey, dia bertambah secara tidak seragam. Tu sebab kita dapat graf yang melengkung. Awak akan dapat sama ada melengkung, okey, ke atas ataupun melengkung ke bawah. Dan yang terakhir, cikgu nak awak tengok, okey, graf di mana hubungan Y berkurang. Okey, ada 2. Okey, jadi bila sebut berkurang, bermakna di sini bila X meningkat, Y akan berkurang. Okey, kita akan dapat sama ada dalam 2 bentuk lengkung lah. Lengkung ke bawah atau lengkung ke atas. Okey. Okey, untuk graf ini sama dengan graf garis lurus kalau kita katakan Y berkurang secara linear. Bezanya macam sama juga macam tadi, Y bertambah dengan X. Cumanya ia berkurang secara tidak linear, berkurang secara tidak sekata. Disebabkan itu awak dapat graf yang melengkung. Itu adalah tafsiran bagi bentuk-bentuk graf. Jadi bila awak membuat satu eksperimen, awak kena mengenal pasti graf yang awak lukis. Apakah hubungan antara Y dengan X? Kita pergi pada seterusnya. Setelah kita tahu apa hubungan graf kita, kita juga perlu tahu bagaimana nak menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Daripada graf awak boleh mencari kecerunan graf, luas bawah graf. Kita boleh dapat kecerunan graf, luas bawah graf. Cikgu terang 2 ni dulu. Mungkin awak dah biasa dengar macam mana nak cari kecerunan graf. Cikgu rasa sedia maklum, semua dah tahu bagaimana nak mengira kecerunan graf. Iaitu formula dia, kita tahu M ini kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak Y1. Untuk kita plotkan, untuk kita mencari kecerunan graf, awak kena plotkan 2 titik. Kena cari 2 titik. Satu sini dan satu sini. Kemudian daripada 2 titik ini barulah kita boleh mengira kecerunan graf. Dan bila kita nak kira daripada graf yang kita dapat, wajib untuk awak melukis bentuk segitiga tepat ini, supaya kita dapat urusan yang tepat. Ini untuk mencari kecerunan graf. Nanti kita tengok contoh. Luas di bawah graf pula. Daripada graf kita boleh mencari luas di bawah graf. Ini cara pengiraan graf lah. Kalau bentuk trapezium macam luas 1. Ini dia cari bentuk segitiga dan juga satu segi 4. Kalau luas 1, 1/2 darab A darab C. Ini luas 2 A darab B. Ataupun kita boleh guna kaedah formula trapezium. 1/2. A tak yang di atas ni tambah dengan B, kemudian darab dengan tinggi A. Itu kalau kita menggunakan formula trapezium. Boleh juga. Kemudian daripada graf, kita juga boleh mencari nilai yang di mana kita panggil sebagai interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi ni kita boleh mencari satu nilai. Contoh di sini, apabila diberi X, diberi satu nilai X yang baru, daripada nilai X tersebut kita boleh cari nilai Y. Maksudnya cari nilai, katakanlah diberi X1, kita cari nilai X1, tarik satu garis ke atas. Kemudian kita akan tentukan nilai Y1. Ini adalah jawapannya. Daripada graf tu. Ini kita panggil kaedah
interpolasi. Bagi ekstrapolasi, apa yang dikatakan ekstrapolasi? Ekstrapolasi selalunya apabila graf yang diberi, okey, dia tidak melalui asalan. Okey, contohnya kalau diminta soalan berapa nilai X jika Y kosong. Jadi graf yang diberi ni tidak melalui titik kosong. Jadi awak kena tarik garis yang diberi daripada data eksperimen. Kita tarik sampai nilai kosong. Okey. Jadi kat sini Y sudah kosong. Di sinilah titiknya. Okey, jadi kat sini awak tengok sinilah awak dapat nilai X berapa. Okey, ini kita panggil ekstrapolasi. Maksudnya awak mengekstrakkan garis lurus yang ada untuk mendapat satu nilai. Okey, kita pergi pada contoh. Okey, cikgu ambil contoh. Okey, yang pertama macam mana kalau kita nak kira kecerunan graf. Okey. Macam ni. Macam cikgu kata kecerunan graf, kita kena ambil dua titik. Di sini satu, sini satu. Okey, dan pastikan awak buat garis putus-putus membentuk segi tiga. Okey. Jadi ini berapa titik ni? Okey, kita tulis sini titik dia adalah 40. Okey, 20. Okey, yang ini pula 10. Okey, jadi kemudian baru kita kira Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, Y2 20 tolak 10, 40 tolak 10 sama dengan 10 bahagi 30. Okey, tekan saja kalkulator, kita dapat 0.33. Okey, ini cara kaedah untuk mencari kecerunan graf. Okey, kalau untuk yang kedua pula. Contoh kedua, luas bawah graf. Okey, bagaimana untuk mencari luas bawah graf? Okey, kita tengok garis ni dia tergantung kan. Jadi luas tu di mana? Luas itu adalah di sini. Ini. Kita tahu ini titik akhir di sini satu, sini satu. So di bawah graf adalah peta ini. Ya, peta ini. Tarik. Okey. Jadi kalau ini, kalau cikgu guna formula trapezium saja, 1/2. Okey, 1/2. Ini panjang atas 10 tambah dengan yang sini pula berapa ni? 0 sampai 20. Okey, darab dengan tinggi. Tingginya 30. Jadi 1/2 30 darab 30. So ini dapat 450. Okey. Itu luas di bawah graf. Okey, seterusnya. Okey, ini kita tengok. Okey, soalan dia nilai Y apabila X sama dengan 20. Cari nilai Y apabila X sama dengan 20. Ini kita panggil interpolasi. Okey, di mana nilai Y apabila X 20. X tu kita dah memang ada pada nilai X tu memang sudah berada pada garis lurus. Jadi kita tengok sini adalah nilai X 20. Kalau awak kata graf tu guna pembaris lah, lebih tepat. Okey, kemudian ni Y 20, kita cari nilai nilai X 20. Kita cari nilai Y, tarik. Okey, sebab ini bukan kertas graf, ini kertas graf yang besar, jadi cikgu buat anggaran lah. Dia dalam kiraan ini cikgu ambil nilai Y tu adalah lebih kurang dalam 14 lah. Okey. Ini kita kata kaedah interpolasi. Okey.
Okey, nilai X apabila Y 15. Okey, sekarang Y 15. Cari nilai X. Ini pun masih lagi keadaan interpolasi. Sebab dia masih lagi dalam graf. Okey, kita tarik nilai Y 15. Kemudian turun. Okey, kita tengok X dia berapa. Okey. Ini dalam anggaran. Kita ambil dalam 20. Maksudnya sini bacaan sinilah. Okey. Jadi nilai X adalah 20 dalam 23 nak katakan. Okey. Ini masih lagi kaedah interpolasi. Okey, ini pula. Kalau nilai X apabila Y kosong. Kalau kita tengok garis lurus ni, dia tidak melalui kosong. Paksi Y. Jadi kita perlu tarikkan garis ini supaya lebih panjang. Ini kita panggil kaedah ekstrapolasi. So kita tarik graf ni sampai nilai Y itu kosong. Okey. Jadi kalau kita tengok dia melalui, kita tengok mana Y kosong? Di sinilah. Okey, jadi lebih kurang jawapannya adalah X sama dengan negatif 23 katakan. Okey. Kalau kertas graf yang sebenar awak boleh lihat dia macam ni lah yang latar belakang cikgu ni. Petak kecil-kecil lah. Jadi dia petak kecil-kecil ni awak boleh kira satu. Cikgu rasa awak semua dah pernah tengok kertas graf kan. Jadi awak dalam bab penyiasatan saintifik ni awak kena mahir untuk mentafsir graf, menganalisis graf. Okey. Jadi selepas ni nanti cikgu akan berikan juga latihan pada awak. Okay, ini yang last sekali. Kalau tadi ni kita cari nilai X, sekarang cari nilai Y apabila X negatif 35. Ini pun tak ada dalam graf. Macam mana kita nak buat? Okay. Jadi cari nilai Y apabila X negatif 35. Jadi awak kena tarik graf. Sama juga macam tadi. Okey, maksudnya kita tarik graf garis lurus. So bila X 35 X negatif 35. Ya, cikgu ni dia lari ni ya. Tak guna pembaris, larilah. Okey. Kita tarik. Okey. Jadi kalau awak tengok, kalau negatif 35 mana sini? Jadi kalau Y ni anggaran dalam berapa? So Y dia sini. So Y dia dalam nilai dalam nilai 2. Okey, Y dalam nilai 2. Okey, awak ni kita kena guna pembaris lah. Satu garis lurus, tarik. Tengok pada titik negatif 35 berapa nilai Y. Okey. Okey, jadi selepas ni cikgu akan berikan latihan melalui dalam buku teks. Okey, awak nanti boleh semak tengok dalam Telegram nanti ya. Okey, sekian, terima kasih.